day tomorrow, but then again itulah I got last minute notification from HEA that we have to adjourn our meeting somewhere earlier ataupun later. So I guess earlier is much better than later lah, sebab nanti dah masuk minggu ke-6 kan. Right, so today is our meeting and you can see down there I put a website link for FSKM punya FSKM punya official internship website. This is actually my website for the time being currently FSKM is actually developing a web-based system untuk LI internship for all program but in the meantime I do some initiative to dedicate internship website platform ni untuk CS punya student, untuk you all lah, untuk budak CS So jangan pula kata nanti untuk start AI AS actual science semua tu boleh access, taklah sekarang ni saya buat untuk budak CS sahaja. But in the meantime tu mungkin nanti soonest maybe perhaps this semester kita akan guna yang faculty akan build later. Okay, this is my information. I am your LI coordinator. Kalau dekat faculty dia panggil penyelaras penyelaras LI. My office number, my handphone number, my email ada situ for your reference. Okay, so yang ni sedikit brief description lah apa itu CST 699 is a course yang you kena fulfill untuk fulfill you punya degree program. So you have to finish your CST 699 so that you can be awarded with degree in your area. Okay, and it is a 20 weeks industrial attachment at the approved organisation Saya boldkan approved organisation. Kenapa? Sebab you tak boleh simply apply and then go without consent from the faculty. Consent from faculty tu maksudnya ada surat-surat dan ada notification proses dia lah. Yang mana kita akan bagi tahu how apa proses yang berlaku untuk approvekan student punya internship placement. Okay, and once you go for that 20 weeks internship training, Maybe 1 hour drive lah babi kolam banting ni. Will be evaluated based on the report and the logbook. And so kalau nak gerak pagi, your inilah you punya 7, paling lambat 7 paling lambat. The work semua tu based on industrial punya supervisor tengok dia punya apa evaluation data. So once you fulfill this, you ada report, logbook, you do your job and then dapat evaluation and you akan lulus lah provided with the good assessment dari kedua-dua SB industri dan SB akademik akan lulus. LI ni sebenarnya dia adalah pass fail it's either you lulus, pass or ataupun you fail So maksudnya markah dia tu macam markah any other courses juga Untuk lulus ialah you kena at least 50 marks and above kalau you dapat 50 ke atas maksudnya you akan lulus lah. Okay, ini adalah CST 699 course learning outcome every kursus dekat faculty ni dia ada dia ada dia ada OBE dia OBE tu maksudnya apa outcome yang diperlukan outcome based punya orientation. So untuk CST 699 ni pun ada 5 outcome yang kita nak hasilkan untuk student kita nak develop your competencies kita nak develop your effective communication we want the student to be able to display social skills and then ethical values and professionalism while doing a practice dekat industry, and of course we want the student to be able to achieve some level of autonomy maksudnya you boleh buat keputusan sendiri berdikari. Right, itu 5 benda yang kita cuba design dalam course
ni latihan internship ni supaya student boleh achieve Ada orang bagi review nak belajar mancing di sini lah tempatnya. Tapi translate Google Translate dia buat Sun learn to fish. Babi nak tu bukan anak babi. Apa tu Sun learn to fish. Kalau orang putih baca kan, oh, his son learn to fish here. Ini syarat utama yang paling penting yang student kena aware. Saya akan ulang lagi sekali masa taklimat kedua, ya. Student must pass all courses before you go for internship. Maknanya dalam plan of study you, kalau you ada all the courses including internship, you kena pass semua course lain up to semester 6 kalau you tak ada repeat apa-apa. Hari Kalau you weekdays ada lah. repeat apa-apa, perhaps semester 7 Mantap. then you kena finish everything, you kena lulus semua, dah tak ada berbaki, then only you can go for internship. Ya, kita tak nak student untuk ada student yang tak aware ni, ada case semester ni actually ada student yang tak aware yang dia sebenarnya Orang ada pagi lagi dah buka sampai pukul 3 pagi. berbaki 2 Oh, subjek. lama sel. 2 subjek, dah ada lagi seorang student berbaki 1 subjek FYP. Yang mana dia ingatkan dia boleh buat secara parallel. Tak boleh. Di ujung minggu dan sibuk lagi lah. student dia ingatkan dia dah lulus semua sebab koordinator tak maklumkan pada dia and she went for LI dan terpaksa kita panggil balik. Kita tak nak kes tu terjadilah because dia akan menyusahkan student ya. You've gone for several weeks, lepas tu end upnya you have to come back to faculty ya. Wasted your time. Right? Yang pertama ialah pass all courses. Dan yang kedua, jangan lupa next semester when you're going for the internship ya, jangan lupa untuk register the code CST 699. Yang ni pun ada juga pelajar yang lupa. Bila dah habis drop ad punya registration punya deadline, barulah dia perasan ataupun koordinator perasan ataupun saya cek nama dia tak ada dalam senarai yang dah mendaftar. Satu masalah pula ya untuk minta koordinator yang buatkan sebab saya tak boleh buat apa-apa ya untuk student punya registration dalam ni SIM ada anugerah meeting atas responsibility saya. Satu, kalau saya nak pun saya untuk tak boleh biosmart, saya tak boleh macam persatuan untuk bio lah. dalam SIMS ya. Saya tak tahu malah aku dia kata 50 kehadiran 50% dari setiap kelas adalah diwajibkan. Babi macam dia nak tahu. Pada koordinator punya information tu lah yang saya akan berhubung dengan you all lah. Jadinya sama ada you nak buat intern di semester ke next semester ke, saya I'm not sure sebab senarai diberi pada saya oleh koordinator, jadi saya assume you akan buat semester yang sepatutnya lah. Jadi kalau kata you ada kursus yang berbaki, saya tak ada maklumat tentang tu sebab saya tak boleh check dalam sistem ya. So yang tu tanggungjawab student untuk make sure that you have to know your status. Right. Yang ketiga, syarat ketiga ialah you kena you have to go train at the organisation that has been approved by faculty melalui internship coordinator lah, melalui saya. Dia ada borang dia nanti ya. Nanti kita akan tengok borang tu. And then number 4, confirm and validate scope of internship. Yang ni pun kena ada. Bila dalam permohonan tu, bila saya nak verify, saya akan minta student share tentang scope of work. So yang ni akan jadi sedikit kita kata ada sikit masalah lah. Bukan masalah apa, dia ada sedikit constraint. Sebab pelajar ni kadang-kadang bila you apply to HR. Ya. So masa HR reply atau buat surat tawaran pada awak, selalunya HR tu tidak tahu department punya skop. Ya, jadinya you punya surat tawaran tu selalunya very general, tidak ada mention of any scope. So yang tu yang akan jadi saya akan patah balik dekat awak, tanya apa skopnya dan you kena berkomunikasi dengan pihak syarikat lah untuk dimaklumkan antara kerja-kerja yang diperlukan. Ia boleh jadi dalam bentuk formal ataupun boleh jadi tidak formal. Maksudnya you dapat list senarai list secara WhatsApp, secara by call kan. Tak apa, dah cukup untuk you listkan dalam email kepada saya lah bila you buat permohonan nanti masa you hantar BLI 03. Right? So ini 4 benda yang penting lah yang student kena aware. Yang paling utama sekali nombor 1 tu lah ya. Dan nombor 2. Okay.
So sedikit a little bit about industrial training ni ya. Ni sebenarnya adalah is actually a value driven industrial training yang mana kita nak dua-dua pihak dapat value. Student dapat experience, organisation dapat kita kata additional manpower ya. So you pergi situ you boleh bantu dia ya, dan juga dia boleh memberi community services kepada masyarakat lah. Yang mana bila dia tawarkan space, dia tawarkan dia punya knowledge ya pada student ni, kadang-kadang syarikat dia tak dapat, kita kata tak dapat untung pun dekat situ ya, sebab dia nak kena allocate space, dia nak kena allocate masa nak train student ya. In fact student punya kerja pun belum tentu lagi sangat bagus kan, mungkin ada benda yang dia terpaksa tengok dan dia terpaksa ubah balik. So kita kata tak semestinya bila student pergi kerja dekat organisation tu maksudnya untung syarikat tu boleh bayar murah. Tak juga ya, kadang-kadang syarikat memang dah ada dia punya proses flow, dia dah ada pekerja dia. Cuma bila dia ambil intern ni, dia nak bantu untuk groom pelajar ni jadi somebody who is kita kata kita nak groom untuk jadi seorang yang lebih baik ya. Kadang-kadang ada juga alumni ya yang mana dia nak student UiTM ni sebab dia pun alumni UiTM dan dia nak build a very good student yang boleh di marketkan diri dalam ni lah, dalam employment. Okay. So ini kedua-dua belah pihak akan memberi sumbangan ya, bukan sekadar you dapat experience tapi company juga akan dapat manfaat lah. Okay, ini yang penting ya, 4 fasa dalam industrial training. Industrial training ni bila kita sebut industrial training bukannya maksud you pergi buat training tu sahaja ya. Dalam ruang lingkup industrial training course ni sebenarnya ada 4 fasa yang kita boleh pecahkan. Ya, fasa pertama adalah placement application. You nak buat penempatan. Ya, you nak apply dan you nak dapatkan tempat. Fasa kedua selection of placement ya, you dah apply, you dapat banyak offer. Fasa kedua ialah you nak memilih. Fasa ketiga barulah you pergi internship ya selama 20 minggu, dan fasa keempat ialah fasa report dan evaluation yang mana you kena prepare logbook, you kena prepare report, you kena buat presentation dekat SB Academic dan SB Industry ya. Ada satu visit tu yang akan di-arrangekan oleh pelajar, dan masa itulah evaluation dan assessment akan dibuat pada awak ya, dan hujung sekali lepas dah habis evaluation ni akan menentukan sama ada awak lulus ataupun gagal internship. Right, so saya nak kupaskan sikit, nak terang dekat you apa yang berlaku di setiap fasa ya, apa yang you kena buat ya, dan apa dokumen yang diperlukan. Okay, kalau you tengok yang sebelah kiri tu, sebelah kanan. Sebelah kanan adalah kita panggil flowchart ya, flowchart ataupun aktiviti punya steps ya. Tapi yang ni dia sebenarnya adalah guideline untuk pihak penyelaras ya. So dia mungkin maklumat yang you tengok sini macam agak kabur sikit ya, sebab ini daripada perspektif penyelaras. So yang sebelah kiri tu adalah saya simplifykan student punya aktiviti yang diperlukan. Ya, so kita refer kepada sebelah kiri. Ya, so the first stage adalah placement application. So placement application ni tujuannya ialah untuk student dapat tawaran daripada syarikat. Ya. So apa yang student kena buat mula-mula sekali ialah yang ni ialah macam saya buat taklimat dengan you all, saya cuma ada senarai yang koordinator bagi dekat saya ada maklumat your name, you punya program apa, email you dengan you punya phone number. Ya, tapi maklumat yang detail yang diperlukan untuk internship ni saya tak ada sebab koordinator tak provide benda tu. Jadi benda pertama yang pelajar kena buat ialah dia kena beri maklumat detail tentang pelajar. Ya. So saya akan sharekan Google Form sekejap lagi ya. So pada time being kita guna Google Form untuk student submit
detail profile information student kepada penyelaras ya. So you punya job pertama yang you kena buat ialah provide you punya student profile. Right, so bila you dah provide student profile, then only barulah maklumat you akan disimpan oleh koordinator. Right, okay. So bila dah ada maklumat tu, seterusnya pelajar akan boleh mula start buat permohonan. So nak buat permohonan ni dia memerlukan beberapa dokumen penting ya. So bila you nak send out application to company, saya senaraikan ada 6 benda, banyak ya, ada 6 benda. So benda pertama ialah SLI 01. SLI 01 ni adalah surat iringan dari fakulti. Ya, bila you apply kepada company, dia nak tahu yang bila ada surat iringan, dia tahu yang you adalah genuine student at our faculty. Ya, dia adalah pengenalan you dan letterhead daripada fakulti. Dan kedua, application letter ni, you sendiri boleh tulis surat personal untuk memohon latihan industri. Tulislah surat apa-apa surat yang you rasa if you are very good at writing, by all means, please write a letter. Kan? You boleh tulis dalam bahasa Inggeris if you want. Tapi kalau you have no idea macam mana nak menulis, you can refer to SLI 02. Dalam SLI 02, dia adalah template. Template dengan tanda tangan pelajar. You can refer to that or you can use that pun boleh. SLI 02 ni adalah surat permohonan. Ya, maknanya you boleh ambil, ubah-ubah sikit dan you tanda tangan. Kalau you perlu buat dalam bahasa Inggeris, you translate into English and then send out to the company yang you rasa memang international company yang memerlukan dalam bahasa Inggeris lah. Ya. Okay, dua surat ya. Lepas tu you kena attachkan sekali BLI 02. BLI 02 adalah borang. Ya, kalau S tu maksudnya surat, B tu maksudnya borang. So borang apa ni? Borang BLI 02 adalah borang jawapan latihan industri dari organisasi. Maknanya bila you buat surat tawaran kepada dia, surat permohonan kepada dia, syarikat akan return balik jawapan dia. Ya, jawapan dia sama ada dalam bentuk BLI 02, ya, diisilah BLI 02 yang you hantar tu, dia akan isi mengatakan dia terima you ataupun tak terima you. Maksudnya dia bagi offer ataupun dia tidak ada kekosongan. Ya, itu jawapan dalam ni kita tunjuk kat you bagaimana rupa BLI 02 ni ya. Dan ada syarikat dia bagi additional. Bila dia nak reply bukan setakat dia pulangkan balik BLI 02 tapi dia bagi offer letter. Itu pun tak apa. So either one is considered sebagai tawaran daripada syarikat lah. Okay. So selain daripada BLI 02, dalam surat application you kena ada resume juga ataupun CV. Ya, resume tu maksudnya dalam resume tu you tengoklah banyak dalam Google kan contoh-contoh CV dengan resume ni, tapi yang penting ni ialah you dalam bidang apa, you nak cari kau je tanya cakap bapak gue nak gerak mancing ya, apa subjek yang nak ambil, pernah kerja tak sebelum ni, itulah ya resume tu. Sekarang ni tengok beli joran apa yang you dah pernah buat. Mungkin dalam FYP you mention you punya project FYP you dalam area apa, tajuk apa, boleh mention di situ. It can add value lah untuk you punya application. Okay, and then masukkan DLI 01. DLI 01 adalah lampiran. Ya, lampiran how to make yang mana RM1,000 fast. Specify objektif dan skop latihan industri. Yang tu print out, attach sekali. Itu orang kata bad investment tu. Jorgen dapat banyak duit. Lepas tu untuk future kau barai. You just download sahaja in a soft copy. Right? Dan additional ialah student can request transcript. Mini transcript lah sebab you belum finish off you punya program yet kan. Ataupun pelan pengajian boleh ambil dalam website, download ya, website faculty lah. Download dan attach together if you want ya. Yang ni optional. Okay, so you hantar application ni. Semua dokumen ni you hantar. Tengok kan yang video apa? Tengok, dia mancing kat penting yang aku tunjuk kau. Ya, so saya ingatkan awal-awal ni nanti bila you all dah habis, mungkin start minggu depan dah boleh start email ke HCA. Saya akan bagi dalam Telegram group ya. Bagi waktu ni lah, waktu apa? Hari bekerja.
Puan Zarun tu nanti saya Aku suka, paling suka sebab dia bayar masuk RM3, lepas tu ikutkan yang ni. Tapi harga ikan dia boleh tahan mahal enggak bro? Macam kau jangan mancing sampai dapat 10 ekor ni, kau bayar beratus, nangis. Dan transkrip for one application. Dia okey kalau bayar beratus dapat ikan okey je. Boleh hantar banyak syarikat. Kau claim lah kat parent kau cakap, nanti tak payah beli ikan dah. Ni dah ada. Cari syarikat yang faculty support you untuk buat. Syarikat yang faculty prioritize kan untuk student mohon adalah syarikat antarabangsa, syarikat multinational. Multinational tu mungkin boleh jadi Malaysia punya company tapi operated all over other the world ya. Contoh macam Zain Nabi, ya, we have Telecom, we have Digi, kita ada Maybank ya. Itu dia MNCC ya, multinational company yang operate dalam Malaysia dan juga di luar. Kalau international tu memang syarikat asing yang datang operate di Malaysia. Itu pun lagi sangat bagus. Ya, kalau boleh kurangkan application kepada government. Kenapa kita tak nak support government ke? Bukan. Sebab government ni satu, dia ada banyak kekurangan lah. Satu, dia tak boleh nak absorb you. Kalau government dia tak boleh right away bila you habis dia terus absorb, tak boleh. You kena melalui JPA semua. So memang tak ada peluang untuk employment dengan government. Yang kedua, government dia tak bagi allowance. Memang government tak akan bagi allowance. Itu dalam kita well understood lah. Memang tak ada peruntukan government untuk bayar internship punya allowance ya. Dan yang ketiga, government ni dia tak kita kata dalam skop IT ni kadang-kadang dia punya projek IT projek dia agak kurang lah berbanding dengan syarikat luar ya, syarikat swasta. Jadi kita kata kalau worst come to worst, barulah kita pergi for government. Kalau boleh masa mula-mula you apply yang big corporation. Ya. Student FSKM ni sebenarnya memang di highly sought by industries. Ya, memang you all semua laku. So jangan malu-malu untuk apply pada company besar. Ya. Try your best. Okay, and in fact ya kalau company besar banyak saya tengok ada bank negara bagi sampai 1,000 lebih ya, allowance. Maybank 1,000. Banyak syarikat besar yang bagi allowance yang banyak supaya kita kata worth dengan student punya effort untuk kerja situlah. Ya, kalau government memang tak ada allowance. Ya. Dan kalau you pergi ke syarikat-syarikat yang kecil dan kita kata belakang rumah, ya memanglah dia ada IT project kan, tapi selalunya di situ you punya experience ruang lingkup dia sangat kecil ya. Dia tak build you punya karakter, dia punya environment bekerja pun mungkin agak kurang lah sebab apa dia sangat informal structure of organisation ya. Proses dia simple, dia tak macam syarikat yang besar yang mana dia ada struktur, dia ada hierarki, dia ada structure dia. Okay. So yang tu kita suggest pelajar dulukan syarikat yang besar. Okay. Ini saya nak tunjuklah contoh SLI 01 ni. Sampelnya ini akan dapat daripada HCA. Dia akan ada lah nama pelajar, program you dan dia akan bagi tahu tarikh berapa hari bulan sampai berapa hari bulan ya untuk pelajar go for internship. Okay, yang ni BI 02. Yang ni bila you nak hantar kepada syarikat, you attach yang color merah nama pelajar, nombor matrik, program yang tu you kena isi. You isi siap-siap untuk syarikat tu nanti dia cuma isi bahagian bawah sahaja. So tukarlah jangan jadi color merah juga, tukar jadi color hitam. Put it nicely. You all memang orang IT yang sangat tahu guna komputer, buat cantik-cantik. Buat cantik-cantik, letak painting elok-elok. Okay, sebab saya ada banyak case student color merah lah dia biar. Nama dia duduk dalam bracket tu, dia biarkan juga bracket tu. So nampak sang tak professional. Okay, so you please try to maintain professionalism ya among our student. You attachkan borang ni, yang bawah-bawah tu nanti syarikat bila dia kata dia dapat you punya application, dia baca, dia nilai you punya application, dia kata okay saya setuju, saya nak student ni jadi inilah. So dia akan reply balik dekat situ dan dia akan foto tidak bersetuju. Maknanya dia bersetuju untuk terima you. Dan adalah syarat-syarat allowance ke apa dia akan tulis dekat situ lah dan dia akan masukkan maklumat dia. Jadi yang ni dia akan pulangkan balik dekat you. Okay.
Ada syarikat tak pulangkan balik BLI 02 tapi dia bagi offer letter. That one is much better sebab dalam offer letter semua maklumat lagi ada, lagi panjang. Tapi ada syarikat yang dia tak sempat nak buat offer letter, dia reply yang ni pun dah cukup. Ya, kita dapat maklumat maklumat tu lah, surat menyurat, nama pegawai semua tu kita dapat. Itu dah cukup untuk you proceed dengan buat confirmation nanti. Inilah seterusnya tu. Yang tu BLI 02. Ini BLI 01, objektif latihan industri, skop dia. Okay, so inilah ya kita bagi. Dan juga skop lagi satu tu ialah skop program. Maksudnya skop yang syarikat tu nanti akan tawarkan mestilah bersesuaian dengan you punya program. Okay. Kalau tak sangat bersesuaian, tak dekat sangat pun, contoh macam CS245 adalah networking kan. Kalau you tak dapat something to do with perangkaian pun, you ada IT related punya kerja yang you kena jaga database ke, you kena buat support ke, itu masih boleh diconsider sebab dalam ruang lingkup IT. Okay. Hai. So itu adalah placement application. You apply. Berapa banyak nak apply, terpulang dekat you. Ya. 10, 20, kan. Berapa banyak sangat pun nanti kan, bila dapat banyak tawaran, pening kepala you nak tolak pula kan. Okay. So kalau boleh try dulu 10 dan tengok bagaimana how is the return. Ya. Jangan main hantar, fikir dulu dan buat decision yang betul. Kadang-kadang student main hantar je, lepas tu bila dapat dipilih, lepas tu dia tengok yang diterima tu banyak offer daripada syarikat yang tak bagi allowance kan. So kalau boleh ask around, ask your senior, ya, tengok dalam boleh tanya saya juga, ya, kalau saya tahulah, kalau saya ada maklumat tu tentang syarikat tu okey ke tak okey, and then barulah buat application, ya. Salah satu filter pertama yang you boleh buat lah. Okay, now bila you dah apply berapa banyak, now the next ialah to make selection. You dah dapat offer, daripada 10 yang you hantar tu mungkin 5 return jawapan yang mengatakan mereka setuju untuk terima you. Now you dah ada 5 orang melamar you, what to do? Okay, so untuk fasa ni sebenarnya tujuannya ialah untuk confirmkan pemilihan pelajar. Yang ni yang sangat penting lah. Dekat sini, bila you dapat 5 tawaran daripada syarikat, 5 tu you kena pilih 1 dan 4 tu you kena tolak. Ya, 5 you dapat, 4 you kena tolak, 1 you kena pilih. Jadinya apa yang pelajar kena buat ialah dia kena accept or reject the offer. Okay. You kena buat confirmation of selection dengan coordinator. You select dulu, you bagi tahu coordinator yang you pilih syarikat ni, daripada 5 you pilih 1 syarikat. Okay. Syarikat ni dipilih berdasarkan kriteria you lah. Syarikat yang besar, kriteria yang macam kita kata yang nak company tu punya reputation first. Kemudian tengok ada allowance ke tidak. Ya, dan ketiga tengoklah dia punya location. Okay. Of course location dengan scope tu mungkin samalah dia punya tu kan. Right. Ataupun sepatutnya reputation, scope kerja, kemudian barulah allowance kan. Lah you dapat macam mana kan, tapi itulah kriteria yang suggest student inilah buat pemilihan. Ada masalah ke? Sekejap, saya nampak macam ada chat ya. Ada chat di sini but I did not pay attention. Ada problem dengar suara saya ke? Dengar. Dengar je lah. Dengar je. Okay, dengar je. Kalau tak dengar, saya tak sempat nak baca chat ya. Kalau tak dengar, just interrupt me. Ya, tell me that my line is not okay. Now, bila dapat daripada 5, you kena pilih 1. You pilih 1, you kena isi borang. You isi borang. Confirmation tu melalui borang maksud saya ya. So bila you dah confirm, you isi BLI 03. Ya, kejap lagi kita tunjuk apa BLI 03 tu macam mana. Lepas tu dalam isi BLI 03 tu you kena attach untuk tunjuk proof lah offer letter daripada syarikat, ya. Ataupun kalau dia tak bagi offer letter BLI 02 ataupun dua-dua pun tak apa kalau ada ya.
And then you kena hantar sekali siap-siap, aku janji. Kalau kata saya dah terima, right away aku janji tu saya ambil lah. Okay. And then attach sekali SLI 03. Ini adalah surat yang ada yang saya akan keluarkan mengatakan saya dah endorse you punya pemilihan. Surat ni sebenarnya saya yang patutnya buat, tapi kita minta untuk mudahkan kerja saya dan mempercepatkan proses. Student pre-fill maklumat syarikat, alamat syarikat dengan nama student supaya bila saya dapat dan saya approvekan you punya confirmation, saya letak tanda tangan dan nanti HCA akan simpan dan hantar pada pelajar menunjukkan yang benda tu dah formal lah, formalize ya. And then untuk confirmation juga, selain daripada offer letter, bilik atas 2, janji, SLI 03, student kena juga maklumkan skop. Inilah yang kita nak cakap. Ada offer letter, dia bagi tahu skop siap-siap. Ada syarikat tak bagi tahu pun apa scope of work. Okay, so yang ni pelajar dia kena memain peranan lah untuk berkomunikasi dengan orang yang dia liaise with ya. Minta kata apa kerja-kerja yang akan dibuat kemudian nanti departmen mana saya akan diplacekan kan. Kita tak perlukan cerita panjang lebar 2-3 muka surat. No, it's just point form pun cukup. Yang mengatakan kerjanya handle website syarikat ataupun menguruskan connectivity network dekat facility. Boleh macam tu. Tapi ada juga syarikat yang dia explain panjang lebar. That one is much better. Tapi kalau tak ada yang tu, simple explanation dalam bullet point pun saya terima. Kalau yang you type sendiri berdasarkan you punya perbualan dengan syarikat pun saya terima. Janji kita tahu ini skop kerja yang you akan pergi buat. Okay. Scope of work ni penting. Awal-awal mungkin you macam rasa susah, tapi sebenarnya sangat penting masa you tengah buat internship nanti. Kalau ada masalah apa-apa, kita akan refer balik dekat situ. Kadang-kadang ada kes sekarang ni mula-mula cakap kata buat sekian-sekian kerja, tapi bila dah pergi dia diberi kerja yang berbeza. Jadi kita pergi balik dekat application, kita tengok balik skop dan bila ada perbezaan daripada yang dijanjikan dengan apa yang student buat, dia membolehkan penyelaras untuk berkomunikasi dengan syarikat lah untuk bagi tahu ada beza ni. So macam mana ni kalau tidak boleh diselesaikan, kita akan tarik pelajar pergi ke syarikat lain. Tapi mudahlah kerja sebab skop tu dah ada dan mudah untuk kita bincang dengan SC. Kalau tak ada, itu yang jadi masalah sebab student tak boleh proofkan yang syarikat tu dah janjikan sekian-sekian kerja dekat dia Jadi bila ada masalah, saya nak berurusan dengan syarikat pun akan jadi masalah sebab syarikat kata you yang apply, you yang nak hantar student kat sini, student yang setuju atas sini, now you kata tak boleh. Kan syarikat akan marah lah. Jadi kita nak elak benda tu, kita nak elak daripada ada dispute. So lebih baik kita berhati-hati masa mula-mula. Baik ada statement of work yang dia promise nak bagi dekat kita dan kita pegang pada benda tu. Kalau tak ada masalah, okey. In case kalau ada masalah, ini akan jadi bantuan untuk kita proceed lah untuk selesaikan masalah. Masa you buat internship. Masa you apply, you tak perasan benda ni. Tapi bila dah pergi internship nanti, kadang-kadang ada student ada masalah dengan skop kerja. Ada. Especially yang student belajar kerja dengan government. Sebab government ni kadang-kadang bila department yang dia duduk tu tak ada kerja, dia akan dipaskan ke department lain. Dan kadang-kadang kerja tu memang totally tak kena dengan student punya ni Kena buat filing, kena buat data collection yang bukan ada kena-mengena dengan sistem pun. So kita nak elakkan benda tu. Alright. Dan bila you dah submit PLI 03 dan saya sebagai penyelaras, saya akan tengok skop okey, cantik dan saya endorse. Bila saya endorse, saya akan reply lah. Dia kata you punya ni dah di-forwardkan ke HCA untuk keluarkan PLI 04. PLI 04. So bila dah dapat reply email macam tu, maknanya habislah selection you dah dikonfirmkan oleh faculty. Jadinya 4 lagi offer yang you tak nak tu, you boleh personally contact company yang mengatakan you menolak tawaran mereka. Kalau dia email, you reply balik dalam bentuk email Kalau dia hantar WhatsApp, jarang lah kan, tapi mungkin ada syarikat yang hantar dalam WhatsApp,
So you akan reply balik mengatakan you dah you terpaksa reject dia punya offer ya. Rejection ialah melalui student secara personal. Okay. Dan yang kita confirm dengan you kata faculty dah terima, you pun boleh reply balik pada syarikat dengan menghantar SLI 03. So SLI 03 tu mengatakan confirm lah faculty dah terima. Ataupun tak perlu tunggu SLI 03 pun tak apa ya. SLI 03 tu ialah surat pengesahan mengatakan pelajar akan pergi ke syarikat tersebut ya. Surat tu pun tak apa, you boleh buat secara personal melalui email ataupun whatever mode of communication lah dengan syarikat ni, mungkin dengan telefon dan beritahu. Right. Dan ada syarikat yang dia minta pelajar untuk sign offer letter, dia bagi kat you dan you kena sign offer letter tu. Then you sign offer letter tu dah hantarlah pada syarikat yang mengesahkan punya confirmation untuk menerima syarikat tu. Right. So ini dah selesai. So you akan dapatlah BLI 04 ya. Nanti kita tunjuk. Okay. So ini BLI 03 ni adalah form untuk pengesahan penempatan latihan industri. Ini akan diisi oleh pelajar. So you akan isi maklumat you and then you akan isi tempat yang you pilih ya. Contoh saya tadi saya kata you ada dapat 5 offer, you pilih satu saja. So yang you pilih tu you akan masukkan maklumat kat sini. And then you sign, you hantar dalam email kepada saya dan kena attach sekali bukti ya. Yang mengatakan you memang pilih dia sebab you dapat tawaran, kena adalah offer letter ataupun BLI 02 dan attach sekali aku janji tu kena isilah ada maklumat syarikat, maklumat you sekali dan you pre-fill SLI 03, isi siap-siap untuk saya mudah hantar dekat you lebih cepat lah. And then kena masukkan sikit scope of work. Okay, ini contoh BLI 02 tadi saya tunjuk yang kosong kan. Yang ni yang dah dikembalikan oleh syarikat. Ada syarikat dia Assalamualaikum. Lah berapa banyak yang akan dapat dan dia akan masukkan maklumat dia dan dia akan chop lah. Encik Zul ada kaitan dengan kolam pancing juga. Ini pun kita dah boleh consider sebagai tawaran. Saya nak tanya, ada syarikat bagi banyak syarikat dia buka memang setiap hari? Ya. Dan ini aku janji sampelnya student isi dah 8 pagi sampai 7 petang Maksud ikan apa abang habis? Yang kita minta student isi hanyalah yang color merah tu. Nama organisasi, nama pelajar, nama program. Okey. Yang lain tu biar kosong. Tarikh kosong, signing pun kosong sebab nanti yang tu saya akan tambah dan saya akan bagi dekat HCA lah. Baik. Okay, yang ni saya summarizekan dalam satu slide. Kalau masuk RM3 saya lah. summarizekan semua task yang kita dah bincang tadi ya. So dia kena buat apa daripada 1 sampai okay. Sampai berapa so tadi? Kalau 4. Macam siapkan semua, tasking pun okey lah. Lepas tu email, request, cover letter, SLI 01 daripada faculty. Lepas tu student hantar internship application kepada organisation. Kalau dekat ujung sekali tu you nampak dokumen yang diperlukan. So kalau siap biasa orang casting ke? And then select and confirm internship Kalau placement. macam kacik semua tu, orang casting ke just balik? Placement ni dia ada borang dia. Ujung sekali you tengok BLI 03 attach with BLI 02, surat perjanji, SLI 03 dan scope of internship. Dan you tengok juga dekat tengah ni dia ada deadline dan dia ada coordinator punya action, just to mention to you apa yang coordinator akan buat dan apa yang HA akan buat. So you tahulah what's going on. Okay, and then you tengok dekat sini ada deadline. Saya suggest ini adalah deadline kita lah untuk next semester punya ya. So seterusnya yang kelima, keenam, ketujuh hinggalah ke-11 dan ini akan masuk dalam taklimat kedua. Taklimat kedua ni kita akan buat dalam tapi tak ada macam proyek kecil sangat pun angkat je lah. Pergi internship lah ya. Mungkin time cuti tu nanti. Kalau dulu kita buat minggu ke-14 sebab apa? Dulu kita buat taklimat secara fizikal kan. That's why kena buat kalau minggu pakai 14. Acrylic okey je, tak ada masalah kan. Tapi sekarang sebab kita dah boleh buat secara online. Sebab saya plan nak datang lagi 2 minggu. Selalunya akan ambil macam minggu depan ni, minggu lagi 1. Itu okey belajar pergi internship. So you are fresh, you know what you're supposed to do. Dan masa tu juga kalau you ada masalah, kita boleh selesaikan lah. Right, so task yang kelima hingga ke-11 ni nanti kita brief masa tu lah, masa taklimat kedua. Okay. Sampai tahap yang
keempat ni sebenarnya you should expect to receive SLI 01 dan BLI 04. So yang tu nanti Sebab you akan bawa umpan semua ada jual kan. So kira kita orang semua boleh bawa joran je lah. Tas seterusnya yang kelima tu. Alhamdulillah. Ada soalan apa tak so far yang you all nak tanya saya daripada saya punya briefing yang very kalut ni? Ya. Kan macam tapi kira RM3 satu joran kan? Bukan kira orang perbincangan seterusnya tentang beberapa isu-isu penting ya. So sebelum I go to that phase tu, ada tak soalan apa-apa yang you all nak tanya saya? Nak suruh saya ulang balik ke proses yang saya dah bincang tadi? Doktor kalau nak tanya untuk confirmation boleh ke? Boleh. Okay. So for now kita just isi student form tu, and then kita kena minta borang daripada HEA untuk borang student, and then dah boleh start apply lah. Ramai juga betul. Satu lista penuhan. Once dah dapat SLI 01 daripada Puan Zarun, kalau hari bekerja ramai boleh buat application lah, apply pada syarikat. Isnin sampai So kalau you tengok dekat sini tarikh yang kita bagi ya, provide student personal information, saya harap by 26 hari bulan 11 you all dah boleh isi, sebab saya nak uploadkan data you dalam website ya, sebab dalam website tu bila you pergi nanti kita akan capture student punya information dalam website tu lah, adalah maklumat you. Nanti dalam tu juga kita akan simpan juga maklumat syarikat. So student boleh pergi situ dan tengok untuk verify maklumat syarikat kat dalam tu. Dia guna untuk penyelaras juga sebenarnya, sebab saya akan minta student masuk sistem dan tengok betul tak betul maklumat syarikat, maklumat student juga. Sebab nanti bila kita nak assign supervisor akademik, saya nak kena minta lah pelajar confirm maklumat tu kan. So bila you bagi dekat saya personal information, BLI 01 tu, saya boleh update dalam sistem right away ya. Mudahlah untuk urusan seterusnya. Okay. Aku tanya dia daripada umpan lah, itulah inilah. Aku tanya Mat, kolam ada berapa? Nasib baik abang tu layan ni. Ni saya letak je lah 26 bulan 11 ni. Kau boleh cepat kan? Dia kata RM3 masuk RM3. Pasal macam sendiri masuk RM3, bayar ikut baikan. Macam kita target kita standard kita nak cakap kan. Dia kata dia baru lepas 3 ikan. Jenahak, kaci, siakap. Kerapu tak ada minggu ni dia kata. Tapi lagi yang kita nak pergi nanti tak tahu lah. Sebab ada syarikat yang besar, dia kena melalui bukan dia tukar. Dia memang standard siakap, kerapu, kaci dengan jenahak tu lah. Tapi jenahak kerapu tak ada. Tak ada stok lah. Lepas tu dia cerita lah, selalu tiap-tiap minggu akan hantar lori datang bawa ikan hidup semua 1,300. Start CPC tu 1,300 ekor. Lepas tu dia ada grup WhatsApp, dia kata nanti dia letak aku dalam grup WhatsApp. Kalau ada lepas ikan, dia akan bagi tahu dalam. Baru nak apply bulan maknanya ikan memang takkan tak ada lah saya cakap. Sebab dia kalau contoh dia orang keluar kan, contoh bawa 5 ikan kan, 5 ekor ikan, lepas tu dia akan tolak lah, maknanya dia dah lepas 1,300, dia akan tolak 5, dia akan kira tau kolam dia berapa. Lepas tu you boleh tunggu sahaja respon daripada syarikat. Lepas tu dia cakap tadi ikan siakap standard 100 ke 1 kilo pun tak payah 800 gram lah. Lepas tu dia kata 1 kilo RM17. Macam tu. Main kastik. Maknanya campak tarik lah sendiri tu. February tu you just buat follow up balik dengan company. Okey lah, aku start dah macam hari lah. Bila kata lepas tu ada joran boleh sewa. Task yang keempat, dia kata kalau masuk RM3 satu joran. So kalau ada member nak ikut tak payah bayar lah. Tapi selalunya kita orang buat sewa ni, sebab selalu member ikut, dia panas tengok member mancing, dia pun sewa joran. Bagi masa dekat evaluate you punya ni lah, semua student punya BLI 03. Tapi aku tengok Google review pun mantap tu, 43 star. Sampai tahap 4 je lah. Selalu ikan tu, kalau kolam ni aku tengok review 2, 3. Yang tu untuk taklimat kedua nanti. Mantap lah. Ini slide ni naik lah macam ni Sam. Doktor nak tanya,
Before Cik intern Zul kena ambil muda. EET dulu ke? Okey. Dia macam ni, EET tu sebenarnya dia tak ada kredit dalam you punya pelan pengajian pun. Ada student saya dulu, Tak dia sini dulu. ambil EET Takut lupa. masa dia tengah internship. Mantap. Tapinya West bila kolam ada pancing RM3 dia punya juga EET banting. punya test tu agak masalah sikit sebab ada syarikat yang dia Ini kau tak dapat nak syarikat jadi Mat. bagi you Bawa balik happy bodoh keluar mak aku. untuk pergi ambil test tu kan, sebab Dapat test 5 tu ekor jadi lah. dulu mula-mula dulu fizikal kena datang kat fakulti. And then masuk ODL dia buat secara online. Nanti lepas ni saya tak Dia pasti sebab ikan sama kalau dah kena ada you hook, kena pergi fizikal probability kat untuk mati fakulti ada ataupun sebab dah you kena apa, online. lawan kita dah But penat kalau semua kan. online pun dia ada So dia masa kata kalau dalam boleh mungkin setengah set hari casting tu ni janganlah bagi lepas balik. Dia kata sebab takut dia lepas balik ikan tu mati. Dia rugi lah nanti. Ada syarikat mungkin not very keen on that lah. Jadi kita cadangkan Tapi kita bukan kisah bodoh, kecil ke apa, ambil lah. you buat internship. Bayar pun Kalau ikut berat. ada kekangan, 1 kilo RM17. kita yang memang tak boleh buat Kalau sendiri, 500 gram bagi 2. pakkan sekali dengan masa internship. Boleh lah. Maksudnya you kena negotiate dengan syarikat lah untuk keluar pergi test Aberdeen macam tu kan. Ni baru dapat ni. Lepas tu dia kata umpan semua ada kat sana. You kena maklum awal Kalau nak beli umpan tu. dapat surat untuk Ni ada harga. punya test. Cakap 17 1 kilo, kaci RM30 sekilo, jenahat RM30 sekilo, kerapu RM50 sekilo. Mungkin yang lain tu mungkin dia suruh you ambil cuti ke dia tolak you punya elak, itu belakang cerita lah. Waktu apa hari ni lah. Boleh Hari apa? Hari bekerja. Dia kata pun tadi hari kerja tak ramai. Kalau hari weekend 8 sampai ke 10 penuh babi. Lepas orang dah start balik dah tak ramai lah. Satu ni. Kita malas nak kira time ramai serabut dengan tali terpelik kan. Kecoh sel. 255 tak ada. Tak adalah gaduh. Kita lah gaduh. Sebelum ni tak ada plus tu. Ayam dulu kau ni. Tapi ada lain-lain kan? Ni apa Ijat dengan Eric on ni. You buat lain-lain dulu pun tak apa. Tadi ajak Eric member dulu sekolah kat Banting. Mana tahu orang kata orang lama, orang kampung. Saya letak lain-lain tu je sikit. Tapi tak apa, nanti untuk yang seterusnya saya akan modify form tu, saya akan masukkan 255. Sebab Tengok video Mamat ni mancing babi sedap ke dia. fakulti kan, sebelum tak ada. Okay. Baik, Thank you. Masukkan lain-lain dulu lah sebab you dah isi kan. Right, lagi ada soalan? Untuk bahagian CGPA tu last semester punya CGPA lah kan? Ya. As of part 6. Untuk SEM tu untuk SEM tu maksudnya SEM 6 ke? Kalau you sekarang SEM 6, you boleh letak lah yang latest ialah you punya last semester punya lah. Kalau part 7 mungkin you boleh letak part 6 punya CG lah. Okay. So ini semua form and letter yang ikut fasa lah. Fasa pertama, placement application ini orang yang perlukan. Untuk selection of place ini orang yang perlukan. Ini yang ni dia boleh balik lah dengan slide saya yang sebelum tu kan. Yang pun saya mungkin tak mau macam dulu lah sebab we are not going for internship yet. Taklimat kedua akan ceritakan tentang buat dialog secara real. Kita akan bagi contoh yang kita gambar lah di format mana ya. Doktor. Voice doktor double. Double? Oh, okey. Mungkin ada bagi yang tutup suara kot. Dah okey suara saya? Sama je. Still double. Dia macam Okey. Kenapa yang buat apa-apa, tak kat apa-apa. Saya stop sharing sekejap. Take 3 minutes break. Saya cuba apa soalan ya. We take 3 minutes break.
Let's bounce. Okay, you dengar double tak saya? Dengar. Tapi macam double lagi. Double juga. These jerks don't know when to quit. I do not hunt to kill. Mungo goes where he pleases. Better? Dengar lagi tak double? Dah okey. Ni okey. Okay. I don't know lah apa yang saya buat tadi ya. Nak suruh I reverse balik, I dah tak tahu dah I buat apa tadi. Okay, let's see. Saya buka balik file. Kita tadi di sini. Ini logbook tu nanti kita akan buat taklimat kemudian lah ya. Ini evaluation dan grade ya. So 30% grade you datang daripada SV company, SV industry. Lagi 70% daripada SV academic. So that's why it's very important that you kena betul-betul tulis dalam report, kena betul-betul masa buat presentation tu maklumkan dekat SV academic yang area yang you buat tu memang kena ya, supaya evaluation dia nanti akan banyak weightage dia nanti ya, compare daripada SV industry. Okay, ini important date. Saya pun dah tulis tadi dalam slide terdahulu. Yang ni kita listkan secara secara ni lah ya, semula bagi nampak lagi besar tulisan daripada yang tadi tu. Ini application pada organisation, boleh kita saja sampai 31/12. Lepas tu allow 1 bulan untuk follow up dengan organisation. And then lepas tu bila you dah follow up, you dah certain,
Ada company ni reject you, ada company ni offer you, ya, when you do follow ups memang you akan dapat lah. Ada kadang syarikat ni dia diam je. Dia ada proses kat belakang tu, dia tengah meeting, dia tengah apa semua dengan dia punya department yang nak intern, tapi dia tak maklumkan dekat you. So you dalam not in the loop. Kan, you ingatkan syarikat tu tak nak terima you, tapi sebenarnya jawapan tu ada. So it's very important untuk student sometimes lepas dia buat application, sebulan lepas tu follow up balik. So follow up tu akan sebenarnya akan bagi tahu you lah sama ada pending ataupun reject ataupun dia nak accept tapi dia menunggu department mana yang nak ambil. So follow up penting ya, kena buat follow up. And then kita allow 1 bulan dalam bulan 2 tu untuk buat confirmation of selection. And then dan allow untuk saya proses BRI 04 dia punya pengeluaran BRI 04, 03, SLI 03 daripada saya dan HCA selama 2 minggu. And then internship duration you akan bermula 21 hari bulan Mac hinggalah 5 Ogos. Yang ni tarikh yang certain, memang kena guna tarikh ni. Kalau boleh kita tak nak luar daripada tarikh ni kecuali ada masalah. Ya, contohnya ada student mungkin dia ambil certification apa-apa yang mana tarikh tu dia terpaksa senjak. Yang tu kena request, kena minta permission ya, melalui saya dan saya akan tanyakan HCA. Ada setengah syarikat dia kata dia punya projek mula awal 2 minggu dan dia nak minta awal 2 minggu. Itu pun semua kena melalui penyelaras kita kena tanya HCA, tapi you akan request melalui saya dan saya akan tengoklah urgency dia macam mana ya. Ada benda yang saya boleh bagi keputusan, ada masalah tu yang saya tak boleh bagi keputusan yang kita kena melalui HCA. Ya, so kalau tarikh yang di luar daripada 21 hari bulan Mac hingga 5 Ogos perlu mendapat permission daripada fakulti. Sebab tarikh ni kita letak untuk cantik dah supaya masa tu cukup dengan 20 minggu untuk nak dapat feedback daripada evaluation letter daripada student dan nak masukkan markah dalam IRES ya. Sebab markah you nak kena masuk. IRES tu dia ada tarikh dia. Lepas tu pula jangan terlampau awal sebab apa, kita kena tunggu result semester yang you buat sebelum tu dah keluar. Ya, so kalau you tengah ambil semester ni ambil subjek, kita kena make sure result tu keluar barulah you boleh pergi LI. Tak silap saya result tu akan keluar dalam bulan 2 ataupun awal bulan 3. Jadinya kita tak boleh buat internship sebelum tu. Okay, so tarikh ni adalah tarikh yang kita dah confirm lah. And then submission of report dan logbook ni, yang ni kita akan emphasize lagi sekali lah ya, antara 1 hingga 12 Ogos. Ada student yang buat report lebih awal, dia hantar lebih awal, boleh ya, tapi paling lambat ialah 12 Ogos. Kenapa? Sebab kita ada deadline untuk masukkan markah dalam sistem. Okay. Ini antara isu yang kita nak kena brief dekat student, sebab benda-benda ni mungkin berlaku pada you. Ya, apa akan berlaku jika perkaranya, apa yang kena buat jika perkara sebegini ni jadi dekat you ya. Sebelum you pergi internship, you fail one or more subject. So jawapan ni you dah tahu sebab saya dah bagi tahu tadi kan. You tak boleh go for internship kecuali subjek tu ada subpaper. Ada setengah-setengah subjek dia ada subpaper. Maksudnya you boleh ambil subpaper dan kalau subpaper tu lulus, you boleh pergi internship. Tapi you akan pergi lambat sikit lah daripada batch kawan-kawan you. Kawan-kawan akan pergi 21 Mac, mungkin you akan pergi 28 Mac ataupun awal April. Okay, kena make sure you tahu subjek yang you fail tu ada subpaper ataupun tidak. Macam mana nak tahu? Yang ni kena berurusan dengan coordinator. Right. Student did not report duty at the selected or confirmed company. What will happen? Definitely syarikat akan cari saya, dan kalau you missing in action, saya cari pun tak ada, of course you akan fail lah. Tapi kalau you tak report duty dan you ada masalah dan masalah tu genuine dan kita boleh boleh pertimbangkan, maknanya you akan di-extendkan lah tarikh internship you tu ya, tapi hanya bila dibenarkan oleh fakulti ya. By right, kalau you tak report duty memang you fail lah ya.
scope of work or internship did not meet criteria specified by the faculty. Yang ni nanti SB Academic akan nilai. Kalau dia kata tak spesifik dan tak mengikut syarat-syarat, dia mungkin boleh failkan you. Itu yang kita tak nak. Jadinya sebelum SB Academic decide yang you buat tu tidak memenuhi kriteria, you kenalah selalu ensure berurusan berhubungan dengan penyelaras. Awal-awal lagi kita buat ialah untuk make sure scope tu dalam kriterianya. Tapi kadang student dah pergi LI, tengok baru find out syarikat tukar skop kerja. Berhubung dengan penyelaras supaya kita boleh rectify ataupun cari alternatif untuk solution tu lah, untuk problem tu lah. Fuck. Right. Ya, ada juga company masa you buat application, dia Salah, tak duit babi ni. ya. Dia minta indemnity letter, ada minta insurance cover letter, ada minta security letter. Aduh. Kalau Petronas, dia akan minta tiga-tiga ni. Mak tak kepala nak keluar duit. Dia minta, Simpanan. insurance cover letter dia minta, security Simpanan letter nasional pun betul lah. You kena forwardkan surat-surat yang diperlukan tu kepada saya. Ya. Hantar pada saya dan you kena allow 1 minggu atau lebih untuk surat-surat ni. Kalau security letter Kerja nak marah kau. you boleh dapat dalam 2-3 hari. Insurance cover letter dengan indemnity letter, dekan yang kena sign. Kadang-kadang dia ambil masa seminggu lebih. So yang tu kena cepat-cepat bagi, ya, dan you kena expect benda tu lambat sikit lah. Okay. And then company request to change date of internship, tadi saya dah cakap, ya, kadang-kadang dalam offer letter dia minta tukar because dia ada kekangan. Yang tu you kena berurusan secara personal dengan saya lah, dan kita akan tengok reason dia. Ada reason yang kita boleh accommodate, ada reason yang kita tak boleh accommodate lah, ya. Kalau company did not provide scope of work, yang ni you kena verbally contact lah dengan orang yang you bercommunicate, ya. Kalau boleh dapat simple area department mana yang boleh indicate yang kerja yang you buat tu dalam IT related tu, RM246. memang sangat-sangat kita. Fuck. Kalau tak ada, dia akan jadi lambat lah sikit application you. Kita nak kena investigate, kita nak kena tengok kan. Jadi lambat lah. Kalau boleh kena ada scope of work, cari awal-awal. Okay. During internship. Yang ni nanti kemudian kita boleh sembang lagi lah, during internship ada problemnya kan. Yang ni akan dalam taklimat kedua kita akan, saya akan emphasize lagi lah. Ada apa akan jadi kalau internship duration not completed, ya. Kalau you are given out of office time task, ya. Yang ni kemudian taklimat kedua nanti kita akan panjang lebar cerita pasal ni. Yang ni saya nak cerita tentang before the internship, ya. What matter during you punya applications. Jadi member boleh tak? Right. So, Aku dulu selalu bagi janji aku. Jadi member. Borang kehadiran, ya. Sat lagi saya nak tunjuk dekat you website, ya. Website, tapi sebelum 1, tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana nak? Ni lancau ni tak bayar lagi hutang aku. Tapi kesian bodoh dia, memang jenis tak ada duit dah. Malah aku minta dia. Aduh, kenapalah di saat-saat apa orang kata kapal-kapal berenang ni lah. Ya, untuk saya nak beli. Ni, ya. Untuk saya share dengan koordinator pelajar-pelajar yang kalau hadir aku pakai duit aku ni lah. Isang pula. Saya nak tunjuk. Kalau tak beli sekarang kan, tunggu seminggu, dah gerak baru sampai bodoh kan, lagi bodoh. Ada few things yang boleh bantu you masa application. Okay, di sini website ni basic website saja, tapi macam saya kata tadi, this is meant for CS student saja, bukan untuk STAT, bukan untuk math, bukan untuk CS dan bukan untuk fakulti FSKM branch lain, ya. Dia cuma untuk Shah Alam saja. My initiative yang before sistem daripada ada bag ni RM50. Mantap saya bag ni kalau letak barang-barang mancing. Right, so you can go to login. Macam bag ni untuk petak. Saya dah dapat maklumat basic tak daripada line semua. koordinator.
Coordinator dah bagi maklumat macam saya kata tadi, maklumat basic, you punya student ID, you punya email, you punya handphone. Lepas tu program apa saya dah dapat. Rancau pakai tangan. Memang kau nak bawa benda lah bulat je semua pakai tangan babi. Guna you punya student Memang ID. memang muat lah sel. Bekas tu tak bagus bodoh. Kerja nak patah lah. Dia punya section tu buka, terabus sel aku punya bola berat tu. Pangang. Kotak tu pun memang harga pun RM10 kan. Simple information. So dekat tu nanti kalau you dah isi Google Form ni, Google Form tu nanti untuk biar aku nak beli fishing lure kit maklumat RM11. tu nanti akan keluar dekat sini lah. Fluorocarbon fishing line Kalau RM2. tak adalah. Ini Braided line lah sebab RM3. ini saya dah masukkan casting rod, spinning rod 4848. Nanti pun bila casting you reel dah RM72. Mahal babi casting reel. Aku rasa casting reel ni punca mat. Maklumat company semua akan keluar dekat sini lah. Tak ada standard tu. Ni kira murah sel segelang ni. Kalau kerja sama biasa aku rasa beratus. Masa you tengah buat application, Segelang fishing line super strong. Futuh. Bila hilang nak claim. Super strong. Semua borang-borang penting untuk you download dan untuk application lah. Macam BI02, you nak bagi attachment kepada apa? Nak attachkan sekali dengan you punya borang application kan? Muka je putih, tangan hitam. BI03 kemudian lah, bukan sekarang. And task you yang pertama, I told you long ago. You boleh klik di sini untuk waiting for. And then ada lagi lah dekat bawah-bawah ni. SLI 01 only provided by HCA. SLI 02 contoh surat permohonan pelajar lah. You boleh guna sampel yang kita bagi ataupun you boleh buat surat you sendiri. And you can change translate dalam bahasa Inggeris if you want to as well ya. Sekarang ni kan aku renew ASB aku. Lepas tu dia kata nak refund RM1,300 ke RM1,600. Dividen aku dia bagi balik. Masuk-masuk babi. Babi menipu. Kemudian you akan pakai lah. Tu dah 2 minggu ni. Sabar. Ini download. Ni yang first time aku pergi Ali pancing. Tengok. Bukan. Seminggu, 2 minggu sebelum. Waktu tu lah. Ialah masa you nak buat application. Babi dah lama sel. Dia ada satu internship bank yang saya buat untuk syarikat ada minta personally hantar email dekat saya dan bagi tahu yang ni babi ke tak dalam member ke RM4 je sel. Student ya ataupun dia ada peluang intern yang dia boleh bagi pada pelajar. Ni worth aku ni 2.170. Babi refund lah babi. Masuk sini. Senarai-senarai yang you boleh tengok ya. Kerja lambat baik. Adab je. Exim Bank ni baru semester ni dia request untuk dapat student kan. So kalau you klik tu you dapat lah dia punya person to contact ya. Contact number dia. Kalau tak ada alamat email, mungkin you boleh contact phone dia and then minta. Pasal aku jual barang, kena jual PC aku lah. Boleh lah sebagai references. Ada juga syarikat yang baru hantar dekat saya request tapi saya tak sempat nak update lagi. Hopefully dalam minggu depan sehari 2 ni nanti saya akan upload lagi lah. Request daripada syarikat. Maknanya bila ada dekat sini, ini adalah request daripada company. Company tu memang memerlukan intern ya. Tapi tak semestinya yang ada senarai di sini saja yang you apply. Okay, macam saya kata, cari company yang besar dan buat application. Ada company selalunya you have to go through dia punya HR. Ada company yang memang dia ada internship punya department. Ya, interns punya department. Kalau you pergi website dia ada interns punya bahagian yang you kena isi borang, by all means guna platform tu lah. Okay. And then Explode Media ni memang hari tu baru-baru ni pun dia ada contact saya ya. Dia kata memang dia perlukan student dan dia akan paskan, dia ada banyak klien bawah dia yang dia akan memerlukan intern. So boleh jugalah contact Miss Haida ni. Saya rasa yang baru ni tukar orang lain dah. Nanti saya akan update balik maklumat ni. Okay, yang lain-lain tu mungkin tak ada lagi lah. Kalau you klik tak jalan lagi ya. Sebab yang ni kita akan buat dalam website faculty nak develop nanti ya. Yang ni apa yang you boleh pakai dekat sini download dengan
tengok internship bank lah for the time being. Later you akan tengok di sini lah PLI 01 maklumat you untuk confirmkan maklumat you dan juga nanti you nak kena confirmkan maklumat syarikat. Sebab saya nak assign SB akademik dekat you, saya nak make sure maklumat supervision you tu betul. So nanti saya akan minta student masuk dan check. Ya, saya tak naklah share Excel file dengan student ya, because you boleh tengok student lain punya maklumat. Tapi macam cakap lah. Kena jagalah. That's why saya buat dalam bentuk macam ni ya. Okey, ada soalan tak nak tanya berkenaan? Doktor, ada a few student tak dapat login? Okey, kalau yang tak dapat login tu, kenapa? Sebab CS240 koordinator tak bagi maklumat kat saya lagi. CS240 saya belum dapat senarai daripada koordinator. Jadi saya tak ada you all punya student ID untuk create account. Betul budak CS240 Betul. Ya. Kalau yang tu soon you will be able to, saya harap Dr. Azia boleh bagi kat saya minggu depan. Nanti bila dah saya bagi dekat saya dah upload dan saya akan maklum dalam Telegram group lah. Ya. And for the time being harap semua student boleh go to PLI 01 untuk isi ya. Dekat downloads dia ada link. Dan saya pun ada bagi link dalam slide. Slide ni saya share. Saya akan letak di sini ya. Saya akan letak di sini. Slide dah ada pun slide sini dan juga saya akan letak dalam Telegram group slide tu. Untuk sesiapa yang memerlukan video boleh contact saya personally lah untuk saya share video. Okey. Ada soalan lain nak tanya? Madam, saya ada soalan. Ya. So, yang internship ni kan, dia mostly semua akan bekerja dekat office, right? Kita expect by next semester student dah kena physically be at companies. Ya, sebab semester ni dia ada student yang tengah buat intern sekarang, dia ada 2 mode. Ada student yang masih lagi work from home dan ada student yang memang dah kena physically be at the organisation. Yang ni kita kata tertakluk kepada company punya operation. Kalau operation company tu kata you kena work physical, you memang kenalah, sebab itu LI pun memang kita dah minta secara fizikal ya. UiTM pun dah kata student dah boleh pergi buat secara fizikal. Tapi ada syarikat yang dia kata they are not ready yet, ataupun dia kata dia memang dia punya operation dia memang telecommute, maksudnya student can work from home ya. And then you are right lah, you are fine lah, you boleh buat online. Tapi just bear in mind, expectationnya ialah next semester all would resume to normal. Normal means that working should be physical lah. Unless kalau syarikat tu kata tak, then kita akan assume that will be ni lah, work telecommute lah, kerja daripada rumah. Boleh ke kalau intern dekat Singapura? Boleh, tak ada masalah. Kita ada student yang intern dekat Jepun. Dia pergi melalui kita ada program daripada MDEC tak silap saya yang saya tak ingat nama program dia tu, tapi pelajar kita exchange student. So exchange student tu dia pergi ke sana untuk pergi ke industri sana dan dia minta untuk considerkan dia punya duration tu sebagai LI, kita boleh consider. Boleh. Kalau you nak pergi dekat Singapura pun boleh. No problem. Madam, saya ada soalan. Yang minimum 20 weeks tu, yang tu minimum atau kita boleh buat lebih? Macam 6 months ke macam tu? Okay. Dia minimum ialah apa yang faculty punya requirement. Okay. Tapi ada company nak suruh buat lebih. If you don't have any objection to that, faculty tak ada masalah. Cuma dalam surat menyurat, kita akan specify duration 20 minggu tu saja. Selebihnya dalam surat tawaran yang
pelajar sains tu itu antara pelajar dengan syarikat. Ya, tapi you punya insurans tu hanya akan di-cover selagi you adalah student UiTM. Maksud saya, katalah you kerja sampai you dah grad. Bukan grad sebab apa, bila you dapat result, lepas tu by the time you dah habis dapat result tu maksudnya you dah habis lah you punya program kan. Kata masa tu you masih lagi ada berbaki 2-3 minggu. Berbaki 2-3 minggu tu you are not student anymore dan you are not covered by faculty UiTM punya insurans lah. Ya, so to say lah, maksudnya insurans pelajar industri ni hanya dalam 20 minggu tersebut. Ya, kalau you nak kerja lebih tak ada masalah. Mirul. Jangan milik. Babi bosan pula aku tengok video sama. Saya tengok balik soalan lagi ke atas yang mungkin saya tak perasan. Ada list, okay doktor, ada list untuk recommended intern place. Macam tadi saya dah share kan, internship opportunities tu. Itu adalah list company yang memang require daripada kita dan itu bukan maksud saya tak recommend. Yang itu ialah yang ni sure mungkin dia akan bagi peluang internship dekat you. Tapi yang recommended tu maksudnya you carilah company besar. Ya, company contoh yang student kita pergi IKEA ada, Maybank, Telekom, student kita pergi ke Bank Islam, DG, Celcom Axiata dekat mana lagi kalau macam IT company macam Finexus, Petronas ya, Petronas Digital, apa lagi? Saya company IT ni tak boleh nak recall. Yang recall tu company yang multinational tu senang sikit nak ingat sebab local company. Itulah ya, mungkin kalau kata you boleh go by industri kan, search dalam senarai MDEC mungkin ada senarai industri IT ya. Nanti kalau saya jumpa saya share dengan you all ya dalam MDEC sebab dia ada senarai-senarai apa tu dia panggil apa? MSc status tu. Nanti kalau ada saya share dengan you all dalam kan. Okay, lagi ada yang tanya tak boleh login. Ya, sebab ada setengah student yang saya belum dapat student ID daripada koordinator. Intern di Singapura saya dah jawab tadi ya. Ada. Saya CI 253 tapi tak boleh login. Okey. Nick, nanti you PM saya ya. Mungkin koordinator by you punya student ID ataupun you punya record mungkin pernah ada terlepas. So bila dia double, usually dia akan ada bahaya kan. kat situ dan dia Orang dulu kata lah kalau sikit berha ni petanda tu. Right. Ada lagi soalan? Madam. Ya. Tapi selalu aku tengok ada orang pakai serban semua dia kata kalau sikit berha ni tinggal 3 minggu. Ya, ada. Sempat lagi kolam. Senarai hitam tak banyak lah. Yang senarai hitam ni ialah bila dia ada kes dengan pelajar kita terdahulu. Saya ada beberapa dan saya tak boleh publish that ya. So sebab itu reputation syarikat. So saya tak letak dalam website, tak boleh. Benda tu mungkin selalunya bila student apply, saya akan check dan kalau syarikat tu duduk dalam list tu dan saya akan maklumkan pelajar lah kita tak allow pelajar untuk pergi. Tapi saya tak boleh lah nak sharekan dalam bentuk secara publicly dengan you all kan sebab ini we are talking about the privacy and the reputation of company. Kes tu antara pelajar tu dengan syarikat tu sahaja dan dia mungkin kes terpencil ya. So kita tak boleh lah macam nak memburukkan syarikat tu. So that's why saya tak bagi list tu dalam bentuk macam saya bagi internship opportunity yang saya letak company yang perlukan pelajar. Tapi yang tu kita akan tengok case by student. Kalau student apply, saya akan tally dengan list tersebut lah. Tapi tak banyak pun, sikit je. Itu pun based on case yang dah berlaku sebelum-sebelum ni lah. Contoh macam sexual harassment, case yang pelajar dia punya supervisor, aggressive supervisor lah ya. Maksudnya
dia bagi kerja yang sangat besar dan lepas tu bila kita cuba untuk negotiate dia jadi agresif lah. So itu antara yang kita cuba elakkan lah untuk pelajar pergi ke syarikat-syarikat macam tu. Okay. Recorded session saya tak pasti sama ada file tu muat dalam grup Telegram. Tapi saya boleh bagi link dan kalau possible kalau link tu possible kita akan letak di situ lah. Saya letak link dia lah. Tapi kalau nak upload as a file, I don't think so kot, terlampau besar. Atau saya mungkin boleh letak link tu dalam website juga sebagai alternatif tempat. Dalam tempat download tu nanti kat bawah sekali tu saya akan letak juga link dia. Yang saya akan letak link jugalah dalam Telegram, insyaAllah. Madam, Ya. untuk surat borang lapor diri dekat HEA tu, saya kena email ke macam mana? Ada template dia ke saya kena call ke ada macam mana? Borang lapor diri ke ataupun borang SLI 01 tu? Borang surat iringan tu. Kalau surat iringan tu, okey, dia tak ada apa-apa template je. Tapi macam ni, dia sepatutnya email ni bila kita menghantar email kepada seseorang, okey ni pun saya nak ingatkan you all lah. Based on student dulu ya. Janganlah terus hantar email, hantar borang je, tak ada Assalamualaikum, tak ada, lepas tu tak ada bagi tahu ni borang apa saya hantar, untuk apa kan. Tulis, kalau boleh maklumat yang penting ialah saya, nama, program mana, kalau nak bagi sudah ID pun much better. Menghantar borang untuk confirmation kan. So adalah borang-borang dia. Itu kita panggil sebagai apa, etik untuk menulis email lah ya. Sama juga kalau you nak request SLI 01 daripada HEA kan, tajuk tu kena bagi tahulah permohonan SLI 01. So dalam tu kena bagi tahulah salam of course lah kan, because the other person pun adalah Muslim kan, ataupun good morning ke good day ke kan. Lepas tu bagi tahu you punya intention. Hantar email ni untuk apa, perkenalkan diri, nama, program mana, student ID dan you memerlukan SLI 01. So dia tahulah kan, sebab dia perlukan you punya nama, you punya student ID sebab benda tu nanti dia akan create untuk you. Student ID tu akan memudahkan kerja dia lah. Takutnya kalau you tak bagi student ID tu nanti jadi perkasam je email you dia tak proses. Okay, bagi nama, student ID, program mana. Yang selalu HA akan request daripada student lah. Kan, you student mana, you program mana, you student ID you apa. You all go by student ID. Kalau nak bagi IC pun boleh juga kan. Okay, boleh hantar dia tak ada template apa-apa. Ya, maklumkan nama semua, maklumkan you punya student ID dan hantar email pada, nanti saya bagi email tu lah Puan Zarun Niza ya. Saya letak jugalah kat sini in case ada some very enthusiastic student yang nak terus buat malam ni kan. Tapi saya rasa Puan Zarun tak jawab lah email malam ni. Sekejap ya. SK, saya double confirm to get correct email address. Zarun. Zarun double N. Double N Niza, okay. Itu email Puan Zarun Niza ya. Dia in charge of DHA, dia in charge of processing ni lah. SLI 01. Nanti bila I04 pun semua saya akan pass pada dia untuk diprosesnya. Tapi you kena melalui saya. Only SLI 01 sahaja terus direct dengan dia. Yang lain-lain, BLI 03 ke apa, jangan terus hantar pada dia. Dia tak proses. Ya. Kalau dia forward balik kat saya, tak apa. Kalau dia lupa nak forward balik, maknanya jadi perkasam email you tu. Okay, hantar terus kat saya. Apa-apa melalui saya. Nak minta extension, nak minta ubah tarikh ke apa, jangan terus hantar ke HEA melalui penyelaras. Sebab apa-apa pun, HEA, TDA akademik tu, Dr. Nojan tu akan balik kepada saya. So kalau you langkau saya pun, nanti maklumat tu akan patah balik kepada saya juga yang kena buat keputusan ya.
to go through me. Okay. Kita dah tinggal lagi seminit. Soalan terakhir. Anybody want to ask? Madam nak tanya lagi. Saya tak sure Madam ada mention ke tak, tapi untuk skop kita orang nanti, skop dengan objektif, certain courses ada skop tersendiri atau semuanya sama? Okay. Dia macam ni. Dia tak ada hitam putih skop program. Yang dia bagi di LI01 ialah skop latihan industri. Dia objektif latihan industri ya. Objektif latihan industri very general, applicable to semua program. Tapi untuk every program yang berbeza, dia tak ada hitam putih. Kalau ada hitam putih, jenuh you nak fulfill. Jadinya kita kalau boleh masa bila dapat skop kerja tu, kita cuba match sama ada ini bertepatan atau tidak dengan program you. Nak tahu bertepatan atau tidak, you belajar tak benda ni? Adakah ini core dalam you punya area? Kalau budak networking, you akan buat something to do with data management lah ataupun networking kan. Kalau budak AI, you akan buat something to do with data analytics kan. You do something to do with system kan. That one is very close to you punya program. Kalau multimedia, you akan buat design website ke, design sistem ke kan. Kena dengan you punya area. Tapi kita tak specify black and white sebab apa? Ada pelajar yang kerja yang dekat industri ni kadang-kadang dia tak ada hitam putih yang ini area AI, ini area IS kan. Tak ada. Kita namakan dia di bawah ruang lingkup IT related scope. Ya. Jadinya kalau you betul-betul tak dapat macam you punya core program you dapat something to do with IT related macam CS punya student buat. You budak AI tapi CS punya student buat apa? Programming kan? You develop system. So you budak AI boleh buat tak? Boleh sebab tu dalam ruang lingkup IT. Sebab you ada belajar, ada kursus you yang 1 atau 2 kursus you yang belajar pasal programming. So boleh. Ada budak multimedia. Kan multimedia tak semesti you kena buat something to do designing you buat content creative creation design untuk content website ke apa sistem ke. Tak semestinya. Kalau ada something to do with data, tiba kerja yang you dapat tu lebih kepada jaga database kan. Boleh ke? Boleh sebab dia dalam IT. Sebab you ada 1-2 subjek yang you belajar pasal database, data management kan di BMS tu. You belajar Oracle kan. Belajar data structure kan. So bolehlah tu. Kita tak letak hitam putih tu sebab itu akan jadi satu restriction untuk student fulfill kalau ada dalam black and white. Okay. If you're not sure, you can always consult me. Okay, last question ya. Madam, anyway untuk kita tahu juga blacklisted company through private communication, ya boleh contact lah saya. Saya boleh bagi tahu kan, tapi tak banyak, sikit je. Ini based on the previous coordinator punya record je lah. Sebab so far saya jaga daripada last semester, daripada March 2021, 2 semester saya jaga ni, so far tak ada lagi case heavy yang saya kena blacklist company. Ya. Untuk yang sebelum tu adalah a few company. Right? Member. Saya rasa kita dah extend time dah ni. Kalau ada soalan yang lain lagi yang you tanya boleh WhatsApp saya. Saya Telegram ni lambat sikit. Kalau saya perlu buka Telegram 2-3 hari, lepas tu baru saya akan nampak mesej yang masuk. So my suggestion, if you want to PM me, guna WhatsApp. Okay. Bukan tak boleh Telegram, boleh tapi takut lambat. Okay, takut lambat. Alright. So kita dah sampai ke penghujung masanya. Saya minta maaf, the quality of audio tadi and also the quality of my video. You nampak muka saya macam duduk dalam gua ini je lah yang termampu, sedangkan kita patutnya plan siang ya, yang mana saya boleh duduk kat office bagi better ambience dia kan. Tapi we make do with whatever that we have now.
And I hope what important is you get the important information regards to LI, specifically on how to apply, where to apply, when to apply. Okay, so information tentang application of LI ni harap-harapnya dah penuh dan you dah boleh start on applying for internship lah. Okay, internship punya pendapatan ya. Dan kita harap along the way if you have problem you can contact me personally. Okay, with that I end the Bahaya nanti kau dah kahwin, rambut tak pernah main pula. Main, lepas tu penat. Terus baring. Terus tidur. Okay, thank you very much for your Terima kasih, madam. Okay, Thank you, madam. Thank you, madam. Ya. Thank you, madam. Madam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Assalamualaikum. Syukran. Thank you, madam. Thank you, madam. Thanks, madam. Have a good evening. Ramai support Wirul. Aku beli